Dalam Islam, hadis merupakan salah satu daripada sumber rujukan utama selepas Al-Quran. Hadis bermaksud perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat yang terdapat pada diri Rasulullah SAW. Bercerita mengenai peristiwa akhir zaman, hadis memainkan peranan yang amat penting bagi menjelaskan perkara-perkara ghaib yang tidak diketahui manusia. Di antara perkara ghaib yang akan berlaku di akhir zaman ialah mengenai kemunculan Dajjal yang mengajak para manusia ke arah kesesatan. Kisah mengenai Dajjal ini tidak hanya berlaku selepas dunia menghampiri kiamat, akan tetapi ia turut berlaku ketika baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup di dunia ini. Secara ringkasnya, terdapat dua kisah Dajjal yang hangat diperkatakan pada ketika itu. Yang pertama ialah kisah Ibn Sayyad yang ditanggapi sebagai Dajjal kecil, dan yang kedua, kisah penemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal di sebuah pulau misteri. Perbahasan tentang Dajjal pasti tidak akan lari daripada hadis Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang mana hadis Tamim Ad-Dari ini adalah satu-satunya hadis yang mana para sahabat mendengar daripada Nabi menceritakan daripada sahabat. Yakni, kebiasaannya hadis-hadis adalah riwayat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kecuali hadis Tamim Ad-Dari tentang Dajjal ini, Nabi meriwayatkannya daripada sahabat iaitu Tamim Ad-Dari. Kisahnya bermula begini. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabatnya untuk menunaikan salat berjemaah. Dan setelah selesai salat berjemaah ini, Nabi pun berdiri dan Nabi pun tanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian mengapakah aku menyeru kalian untuk berhimpun pada hari ini?" Maka Nabi SAW pun menceritakan tentang ketakjubannya terhadap kisah yang diceritakan kepada baginda daripada seorang pemuda yang bernama Tamim Ad-Dari. Nabi sebut bahawa Tamim Ad-Dari ini adalah seorang pemuda Nasrani yang telah memeluk Islam, kemudian menceritakan tentang pengalaman pelayaran yang telah dilalui oleh beliau. Satu hari, Tamim Ad-Dari mengatakan ketika dia sedang berlayar bersama dengan 30 orang bersama dengannya di atas sebuah kapal, kemudian ombak badai melanda selama sebulan. Sampailah mereka ini terumbang-ambing, tidak tahu hala tuju, dan akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau yang tidak diketahui di mana lokasinya. Ketika di pulau tersebut, mereka terlihat tentang sebuah makhluk yang berbulu lebat. Sampaikan Tamim Ad-Dari mengatakan kami tak tahu yang mana depan, yang mana yang belakang kerana terlalu lebatnya rambut. Kemudian mereka bertanya, "Siapakah kamu ini?" Dan makhluk tersebut mengatakan, "Aku adalah Jassasah." Jassasah ini juga boleh merujuk dalam erti kata spy ataupun pengintip dalam bahasa Arab. Melihat kepada makhluk yang aneh itu, Jassasah itu mengatakan bahawa pergilah bertemu dengan seorang lelaki di tempat di belakang aku ini, di sebuah rumah ataupun dalam sebuah gua. Maka mereka pun masuk ke tempat tersebut dan mendapati bahawa ada seorang lelaki yang sangat besar fizikalnya. Bahkan Tamim mengatakan bahawa kami tidak pernah melihat susuk tubuh sebesar itu, sekuat itu. Dalam keadaan ditambat tangannya, dirantai, dibelenggu, tangannya itu di tengkuknya. Kemudian ada rantai yang melilit lututnya dan juga kedua kakinya. Pulau Dajjal. Pulau ini merupakan sebuah pulau yang misteri. Ia dinamakan sebagai Pulau Dajjal kerana kisah pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal yang sedang diikat di satu sudut pulau berkenaan. Tidak ada larangan bagi kita untuk mencari di manakah pulau ini berada. Namun tidak ada juga galakan untuk kita membuang waktu mencari-cari pulau ini. Meskipun hadis yang ada menunjukkan pulau ini berada di sebelah timur, namun sehingga kini pulau ini masih tidak pernah ditemui oleh mana-mana individu. Justru, apa yang harus dilihat melalui kisah Tamim Ad-Dari ini bukanlah untuk mencari keberadaan pulau ini. Sebaliknya, ia sebagai satu peringatan kepada kita tentang hampirnya terjadi hari kiamat.
Dalam hadis Nabi SAW menerangkan kepada kita, innahu fi bahri Syam atau bahri Yaman, la bal min qibal al-masyriq mahu, min qibal al-masyriq mahu atau ma'a biyadihi ila al-masyriq. Nabi SAW telah bersabda bahawa Dajjal datang daripada arah laut Syam, laut Mediterranean, ataupun datang daripada Yaman, ataupun datang daripada arah timur. Tidak datang daripada arah timur, kata Nabi kita SAW. Lalu Nabi telah menunjukkan tangan baginda ke arah timur. Kemudian Nabi SAW menzahirkan ketakjubannya dengan kisah yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari itu. Kemudian Nabi mengatakan bahawa pulau tersebut berada di arah Syam ataupun Yaman. Kemudian Nabi kata tidak, ia berada di timur. Di timur itulah dia. Dan Nabi menunjukkan ke arah timur. Jadi timur yang dimaksudkan ni, wallahu alam, kata para ulama, datang daripada kepulauan sebelah timur, daripada pulau-pulau yang terdapat di laut di sebelah timur Madinah, yang kalau kita bayangkan semenanjung tanah Arab itu datang daripada timur, maka mereka akan berkumpul dan diikuti oleh Yahudi daripada Khurasan ataupun Asbahan dalam dua hadis yang berbeza. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa kedatangan Dajjal ini datang daripada arah-arah Parsi pada hari ini sebenarnya. Datang daripada arah Iran yang merupakan tempat di mana orang-orang Syiah berkuasa dan mereka melakukan penganiayaan kepada orang-orang Islam yang lain. Pulau Socotra. Pada 7 juta tahun dahulu, ketika pembentukan benua masih lagi aktif, sebahagian kecil tanah di benua Afrika terpisah dan membentuk gugusan-gugusan pulau di tengah lautan Arab. Di antara gugusan pulau yang terbentuk itu ialah Pulau Socotra yang terletak di selatan semenanjung tanah Arab. Seorang pengembara barat yang bernama Marco Polo pernah mencatatkan berkenaan pulau ini dalam siri penjelajahannya mengelilingi dunia. Terdapat teori yang mengatakan bahawa Pulau Socotra ini ialah Pulau Dajjal yang pernah dijejaki oleh Tamim Ad-Dari satu ketika dahulu. Pulau ini mempunyai keluasan sebesar 3,796 km persegi dan pernah mendapat pengiktirafan dari UNESCO sebagai kawasan paling aneh di bumi pada tahun 2008. Pulau ini mempunyai keunikan dan keanehannya yang tersendiri. Tidak seperti kebiasaan pulau-pulau yang berada di lautan, pulau ini tidak ditumbuhi dengan hutan tropika. Ia juga tidak berupa kawasan berupa gurun, meskipun terletak berdekatan dengan semenanjung Arab dan juga Afrika. Di dalam kajian yang dilakukan oleh Royal Botanic Garden Edinburgh, terdapat 307 daripada 825 spesies tumbuhan di pulau ini adalah dari jenis endemik. Spesies flora endemik yang menjadi ikon khas kepada pulau ini ialah pokok darah naga atau nama saintifiknya Dracania cinnamari. Bentuk pokok ini seperti payung yang mampu memayungi sejumlah besar manusia daripada teriknya matahari. Pokok ini diberi gelaran sedemikian kerana getahnya yang berwarna merah, persis darah naga di zaman purba. Pada zaman pertengahan, pokok ini telah dijadikan medium dalam ritual sihir penduduk Socotra. Justru, tidak hairanlah sekiranya pulau ini digelar Pulau Dajjal kerana Dajjal juga merupakan seorang tukang sihir. Kalau kita melihat kembali kisah bagaimana Saidina Tamim Ad-Dari tersesat di lautan selama 30 hari dengan dia mengarah ke arah timur dan bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau. Jadi dalam zaman moden ini, ketika para saintis mengukur kelajuan bagaimana kapal yang boleh pergi sehingga 5 knot sampai ke 12 knot mengarah ke arah timur, maka jauhnya untuk 30 hari mereka boleh pergi itu mungkin sampai kepada kepulauan bahagian Hindi ataupun bahagian-bahagian di Nusantara ini, wallahu alam. Walaupun ada sebahagian daripada pendapat mengatakan satu pulau yang dipanggil sebagai Pulau Socotra. Socotra ni sebuah pulau yang berada di bawah Republik Yaman sekarang ini, tetapi di bahagian dunia moden sekarang ini, ketika mereka boleh mengira bagaimana perjalanan kapal, maka
sebenarnya bukan bahagian Pulau Socotra. Dan kalau kita melihat di manakah tempat bermulanya Saidina Tamim Ad-Dari berlayar menuju ke arah timur, kalau kita melihat peta di Saudi ini, iaitu di kawasan sekitar Yambuk, kan, di kawasan situ. Jadi maknanya situlah bermula bahagian barat, dan dia menyusur Laut Merah itu pergi ke arah bahagian ke timur, dan di sanalah beliau terdampar di satu pulau yang misteri, iaitu, dan akhirnya bertemu dengan Dajjal ini. Tamim Ad-Dari, itulah nama seorang pelayar yang beragama Nasrani. Kisahnya begitu masyhur dan terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang berkaitan peristiwa akhir zaman. Dikatakan pernah suatu ketika Tamim Ad-Dari dan rakan-rakannya tersesat semasa melakukan pelayaran. Mereka lalu menemui sebuah pulau terpencil yang belum pernah dijejaki oleh manusia. Lalu disebabkan Tamim Ad-Dari dan rakan-rakannya telah lama berada di lautan, mereka membuat keputusan untuk berehat di pulau tersebut. Mereka kemudiannya telah bertemu dengan satu makhluk hodoh dan berbulu panjang sehingga tidak diketahui di mana depan dan belakangnya. Mereka menyatakan bahawa mereka sangat khawatir sekiranya makhluk tersebut adalah syaitan betina yang cuba menjelmakan diri. Makhluk itu kemudian menamakan dirinya sebagai Jassasah. Jassasah kemudian mengarahkan Tamim Ad-Dari menuju ke penghujung pulau tersebut. Maka di sanalah Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal yang sedang dirantai pada leher, tangan dan kakinya. Dajjal itu kemudian bertanyakan Tamim beberapa soalan berkaitan kemunculannya di akhir zaman nanti. Antara soalan yang ditanyakan oleh Dajjal kepada Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan dia ialah tentang air mata Zughar. Maka berkata Dajjal, aku nak tanya tentang airnya. Apakah airnya masih banyak? Tamim dan kawan-kawan dia jawab, ya, air dia masih banyak. Wahal yazra'una mimma iha, kata Dajjal, apakah mereka masih menggunakan mata air itu untuk bercucuk tanam? Menjawab Tamim, ya, mereka masih menggunakan air mata Zughar untuk bercucuk tanam. Dan surut ataupun mula surut air mata Zughar itulah yang diberitahu oleh Dajjal bahawasanya apabila air mata itu mula surut, maka ketahuilah zaman untuk aku keluar itu adalah semakin dekat. Mata air Zughar merujuk kepada nama perkampungan lama di lembah Jordan, Palestin. Oleh kerana nama tersebut tidak lagi digunakan, ahli sejarawan telah berselisih pandangan dalam menentukan kedudukan sebenar tempat berkenaan. Sebahagian ahli sejarawan berpendapat bahawa mata air Zughar berada di selatan Tasik Tabari, manakala sebahagian pula berpendapat ia terletak di selatan Laut Mati Jordan. Kedudukan air mata Zughar mengikut pendapat sebahagian para ulama. Dia kalau macam soalan tentang Sea of Galilee tadi, Tasik Tiberias tadi ni, ulama sepakat di Israel, di Palestin. Begitu juga Nakhlul Baisan. Adapun Ain Zughar, ulama berkhilaf pendapat. Ada sebahagiannya kata tidak tahu di mana. Sebahagian ulama sebut di Palestin, dan ada sebahagian ulama menyebut bahawa Ain Zughar yang dimaksudkan dalam hadis itu kemungkinan besar adalah Laut Mati yang berada di selatan Jordan pada hari ini. Antara ulama moden alim yang telah mentafsirkan mengenai mata air Zughar ini adalah bekas mufti Mesir, iaitu Syekh Dr. Ali Jum'ah. Menurut kajian yang telah dibuat oleh beliau, mata air Zughar ini terletak di antara Syam, Syria dan juga Jordan, tepatnya di Laut Mati. Maka Dajjal bertanya kepada Saidina Tamim Ad-Dari banyak soalan yang akhirnya kemudian Dajjal ini mengatakan bahawa ana al-Masih Dajjal, aku adalah al-Masih Ad-Dajjal, wa an ushika ayyudhana li fil khuruj, dan aku ni hampir-hampir diizinkan untuk keluar. Dan kenapa Dajjal ini digelar sebagai al-Masih Ad-Dajjal? Jadi bagi
versi orang-orang Yahudi, mereka sebenarnya menunggu Al-Masih ini, yang mereka memang war-warkan bahawa mereka sedang menunggu Masiah mereka, dan mereka sangat yakin bahawa Masiah itu akan keluar daripada sebelah timur. Kan? Sebab tu dia mengatakan bahawa aku ni adalah Al-Masih Ad-Dajjal yang memang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga Rasul. Dan telah sampai dia ingin keluar, maksudnya apa? Telah bermulalah daripada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda berlaku kiamat, dan bermula dengan tanda-tanda yang kecil. Berdasarkan hadis Nabi SAW, antara tanda-tanda kiamat kecil adalah kewafatan baginda Nabi SAW sendiri, tombangnya kota Konstantinopel, begitu juga dengan banyak lagi tanda-tanda kiamat yang kecil ini, sampailah sebenarnya kita sedang menunggu 10 tanda-tanda besar hari kiamat, termasuk keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal ini. Yathrib, itulah nama asal bagi kota Madinah Al-Munawwarah. Nama ini diambil sempena nama pengasasnya, iaitu Yathrib bin Qaniyah yang berketurunan Nabi Nuh AS. Nama Yathrib telah ditukar kepada Madinah selepas berlakunya peristiwa hijrah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Diberitakan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak menyukai nama Yathrib ini kerana ia membawa maksud kepada kerosakan atau fasad. Selain daripada itu, ia juga membawa maksud membalas dendam, mencerca atau mengeji. Di dalam Al-Quran, Yathrib telah dirujuk sebagai sebutan yang digunakan kepada golongan munafik. Justru, baginda Nabi Muhammad SAW telah menegah kita daripada memanggil kota suci ini dengan panggilan Yathrib. Menurut lipatan sejarah, terdapat kira-kira 95 buah nama yang pernah diberikan ke atas kota ini. Bahkan, terdapat ulama yang mengatakan bahawa jumlah sebenarnya adalah sebanyak 115 nama. Di dalam kisah Tamim Ad-Dari yang menemui Dajjal di sebuah pulau misteri, turut diberitakan tentang satu nama lain bagi kota suci ini. Nama bagi kota suci yang telah disebutkan di dalam kisah tersebut tidak lain ialah Taibah, yang bererti baik. Dalam perbualan di antara Dajjal dan Tamim beserta dengan kawan-kawan dia, sebelum mengakhiri perjumpaan ketika itu, Dajjal menyebutkan bahawa tidak ada tempat atau lorong atau kampung atau bandar kecuali aku akan melewatinya, dan ke semua tempat aku akan boleh masuk untuk menyebarkan fahaman dan dakwah dia, kecuali illa Makkah wa Taibah, kata Dajjal. Kecuali Makkah dan Taibah, setiap kali aku cuba untuk masuk, maka aku mendapati di setiap pintu gerbang Makkah dan Taibah itu ada para malaikat yang bersenjata yang mengawal rapi, membuatkan aku tidak boleh masuk ke dalam kawasan itu. Asalnya Yathrib, seluruh penduduk Jazirah Arab panggil nama tempat tu Yathrib, Madinah lah, Madinah hari ini. Kemudian bila Nabi sampai, Nabi namakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian dalam peristiwa Dajjal ni, bila Dajjal sebut Taibah, Nabi ketika itu memegang tongkatnya dan Nabi mengetukkan kali pertama Nabi sebut hadhihi Taibah. Yang dimaksudkan oleh Dajjal, Taibah itu adalah Madinah. Nabi ketuk, Nabi kata hadhihi Taibah, hadhihi Taibah. Dan Nabi ketuk kali ketiga, Nabi kata inilah Taibah. Dua tempat dalam dunia ini yang tak boleh didekati dan tak boleh dimasuki oleh Dajjal. Kisah Tamim Ad-Dari yang menemui Dajjal di sebuah pulau misteri telah memberikan rasa takjub kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda menyatakan bahawa kisah yang didengarnya dari Tamim Ad-Dari itu menyamai dengan apa yang disampaikan baginda kepada para sahabat. Selain daripada beberapa soalan yang ditanyakan Dajjal kepada Tamim Ad-Dari, Dajjal juga telah memberikan peringatan kepada umat ini untuk mentaati baginda SAW. Dajjal turut mengakui bahawa dirinya hampir-hampir saja diizinkan oleh Allah Subhanahu Taala untuk keluar dan menyesatkan para manusia. Sekiranya perkara ini terjadi, maka sudah pasti dia tidak akan melewati satu negeri pun tanpa menguasainya dalam masa 40 malam.
bila mana Dajjal keluar, Dajjal beritahu bahawa tak ada satu tempat pun yang aku tidak akan lewati ataupun tidak aku kuasai selain daripada masa 40 hari ini. Dalam masa yang singkat ini, Dajjal beritahu dia akan menguasai dunia ini dengan fitnah-fitnah yang dibawanya. Fitnah-fitnah yang dibawanya ini merangkumi pendustaan yang maha dahsyat. Kerana itulah dia dinamakan sebagai Dajjal, yang bererti pendusta. Pendustaan yang dilakukannya supaya manusia mengikutinya apabila mengambilnya sebagai satu panduan, mendakwa dirinya sebagai Nabi, mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Ketika itu ramai yang akan tertipu. Bahkan bila dikhabarkan Dajjal itu bila dia membawa api dan juga air, ramai manusia akan pilih air. Sedangkan Nabi bagi tahu bahawa kalau kamu melihat Dajjal membawa api dan air, pilihlah api. Terjunlah ke dalam api tersebut. Kerana sangat mengelirukan fitnah yang dibawa oleh Dajjal ini, yang tidak akan terlepas satu tempat pun daripada mendapat fitnah Dajjal, kecuali secara fizikalnya Nabi mengkhabarkan bahawa Madinah ini akan terjaga daripada tapakan ataupun jajahan Dajjal itu. Mendengar kisah Tamim Ad-Dari seharusnya membuatkan kita mengisafi diri. Ini kerana kisahnya itu membuktikan betapa dekatnya kita dengan zaman kemunculan Dajjal. Kisah Tamim Ad-Dari tidak mengajak kita menghabiskan waktu mencari bukti-bukti yang dinyatakan. Akan tetapi, intipati yang ada pada kisah ini seharusnya menjadi sandaran agar kita memperbanyakkan amal takwa menuju akhirat.